Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, khususnya kepada barisan pengurusan dan kepimpinan Masjid Al-Mu'minun USJ 2, juga kepada pihak penaja. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat meneruskan ruangan ilmu kita. Walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19 ini, tetapi semua itu alhamdulillah setakat ini tidak menghalang untuk kita terus mendapat ilmu, mendapat panduan, dan insya-Allah mudah-mudahan dapat menambah amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berada di dalam majlis ilmu, ini satu keberuntungan yang tinggi, kerana Allah janjikan mereka yang berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah Allah akan berikan ketenangan, Allah akan beri keberkatan, Allah akan berikan keampunan atas dosa-dosa kita, dan insya-Allah Allah akan tinggikan derajat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji untuk meninggikan derajat dua golongan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, iaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu, insya-Allah. Pada petang ini saya diamanahkan untuk berbincang satu tajuk yang saya kira sangat penting di dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat, iaitu rehatkan hati dengan solat. Jadi tajuk kita pada petang ini ialah rehatkan hati dengan solat, insya-Allah. Satu bulan yang lalu, iaitu sebulan yang lalu, saya ada mengeluarkan ataupun ada menulis sebuah buku yang sudah pun berada di dalam di pasaran, iaitu Rehatkan Hati dengan Solat. InsyaAllah dalam buku ini saya bincangkan banyak perkara tentang solat, tetapi bukan soal hukum hakamnya, ataupun saya merujuk kepada soal sah batal sunat, abad, sunat, hay'ah, bukan itu. Tetapi saya lebih menjurus kepada soal-soal falsafah di sebalik pelaksanaan solat. Kenapa, bagaimana, apakah kesan solat, sama ada hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya cuba mengupas solat pada satu dimensi yang lain, insya-Allah. Jadi pada petang ini kita lihat satu tajuk yang saya kira suatu yang sangat diperlukan oleh diri saya lah terutamanya, dan juga saya nak kongsikan kepada para pendengar ataupun penonton ataupun yang membaca. Baik, rehatkan hati dengan solat ini saya ambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya apabila baginda nak menyuruh sahabat yang menjadi muazzin Rasulullah, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, apabila Rasulullah nak suruh Bilal bin Rabah untuk solat, untuk azan, Rasulullah tidak akan berkata direct, wahai Bilal azan, tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengujarkan ataupun akan menggunakan perkataan arihna bis-shalah ya Bilal. Arihna bis-shalah ya Bilal, artinya rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, menunjukkan kita dan memberi panduan kepada kita bahawa solat itu adalah satu kerehatan. Solat itu satu kerehatan. Mungkin ada orang menganggapkan bahawa tidur itu satu kerehatan, ataupun kita dengar muzik satu kerehatan, memandang pemandangan-pemandangan indah, berada di tepi sungai, melihat aliran sungai yang mengalir begitu indah, begitu jernih, bunyi-bunyian itu menyebabkan kita berehat. Tetapi tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa
kerehatan itu ada pada solat. Sebab kita tahu kadang-kadang apabila fikiran kita kacau, apabila jiwa kita terganggu, kadang-kadang kita tidur pun tak dapat kerehatan. Kita diganggu oleh nightmare. Nightmare itu maksudnya mimpi-mimpi buruk, gambaran-gambaran yang tak elok datang dalam tidur kita, menyebabkan tidur kita tidak ada kualiti. Ataupun kalau kita susah hati, kita bawa diri kita ke tempat-tempat yang indah pun. Tetapi kalau hati kita tidak indah, mata kita tidak akan dapat menikmati keindahan. Walaupun memang apa yang kita lihat itu indah, tetapi bila hati kita rusuh, hati kita gelisah, hati kita galau, maka apa yang dipandang oleh mata kita sudah tidak memberi kerehatan lagi pada hati kita. Jadi sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, terutamanya apabila dikaitkan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala untuk diwajibkan solat 5 waktu, Rasulullah SAW Isra dulu, kemudian Mi'raj. Isra itu perjalanan yang horizontal. Rasulullah SAW menaiki burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah naik daripada tangga cahaya Mi'raj ke langit yang ke-7. Jadi yang kita lihat apabila Rasulullah SAW Isra, Rasulullah menggunakan burak. Burak itu adalah satu binatang, haiwan yang kecil sedikit daripada kuda tapi besar sedikit daripada keldai. Tetapi dia punya keistimewaan, iaitu boleh bergerak terlalu laju, sampai burak itu disinonimkan dengan kilat, dengan cahaya. Walaupun perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1000 km, dan kalau 1000 km dilalui dengan kenderaan yang lajunya 1000 km selaju cahaya, maka sewajarnya tak payah berhenti, boleh direct flight je kalau istilah orang sekarang, Tetapi sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rehat di 3 tempat. Walaupun dengan kenderaan begitu laju, tapi Rasulullah rehat di Madinah, Rasulullah rehat di Bukit Tursina, Rasulullah SAW rehat di Baitul Muqaddim, di Baitul Laham. 3, pertama di Madinah, yang kedua di Bukit Tursina tempat Nabi Musa AS menerima wahyu, dan juga di Baitul Laham tempat Nabi Isa AS berjuang dan juga menyampaikan ajaran Islam. Rasulullah berhenti di 3 tempat R&R ni lah, kalau kita istilahkan sekarang, rehat dan rawat. Apa yang Rasulullah buat ketika berhenti di 3 tempat ini? Tidak lain tidak bukan Rasulullah solat 2 rakaat. Jadi ini memberi ibrah kepada kita, memberi satu pengajaran kepada kita bahawa dalam perjalanan seharusnya kita ambil rehat, dan rehat yang sebenarnya ialah rehat melalui solat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merehatkan dirinya di 3 tempat ini dengan solat 2 rakaat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, kita lihat terlalu banyak solat hingga bengkak-bengkak kakinya. Dan Rasulullah SAW diberitakan sekiranya ada musibah yang menimpa baginda akan turun daripada kenderaannya dan terus melaksanakan solat, memohon pertolongan daripada Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi apabila ada masalah saja, kita memohon pertolongan yang pertama dengan sabar. Sabar ini menahan diri hati kita daripada kegelisahan, daripada perkara yang tidak menentu. Tenangkan dulu hati, sabar, menahan. Kemudian bukan saja menahan, tetapi Rasulullah SAW mendirikan solat. Jadi apabila ada musibah dalam kehidupan, Rasulullah SAW terus solat 2 rakaat. Begitu juga kita lihat bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam satu riwayat Sayyidina Ali kena dengan mata panah pada kakinya, berperang, kemudian musuh panah Sayyidina Ali kena pada kakinya, dan orang nak cabut memang sangat menyakitkan lah. Tetapi oleh kerana orang tahu Sayyidina Ali ni begitu khusyuk dalam solat, mereka menunggu sehingga Sayyidina Ali sedang solat. Bila Sayyidina Ali sedang solat, masa itulah orang cabut anak panah yang menembusi betisnya. Ini menunjukkan bahawa betapa khusyuk, betapa tenangnya Sayyidina Ali
ketika jiwanya terhubung dengan mengingati Allah di dalam solat, maka kesakitan fizikal sudah tidak lagi berlaku pada dirinya. Hebat kalau kita tengok. Saya ada terbaca satu riwayat bagaimana orang mendapat kerehatan daripada solatnya. Saya ada membaca satu kisah bagaimana Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ni orang yang mengasaskan jemaah tabligh, sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh yang berdakwah daripada rumah ke rumah, melakukan jaulah ataupun gash ataupun menyampaikan Islam dan sebagainya. Satu ketika dalam satu perjalanan, satu misi dakwahnya, begitu Maulana Ilyas dengan sahabat-sahabatnya bergerak dan sangat keletihan. Cuaca sangat panas, mereka tidak dapat minum, sehinggalah sampai ke satu masjid. Waktu itu mereka dapat minum, mereka dapat berehat, tetapi sangat keletihan. Jadi sahabat-sahabat yang lain apabila sudah minum, ambil wuduk dan solat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid, semuanya tidurlah keletihan. Tetapi sebaliknya Maulana Ilyas ini berterusan solat dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan satu tanda tanya, tak letih ke dia? Tak letih ke? Sebab semua orang dah tidur tapi dia terus solat. Jadi bila ditanya oleh muridnya, bila ditanya oleh pengikutnya, tak letih ke dia kerana dia terus mengerjakan solat? Apa jawapannya? Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk merehatkan dirinya. Jadi artinya Maulana Ilyas ini rehat pada dirinya ialah dengan melaksanakan solat. Sebab solat dirasakan satu kemanisan. Bagi orang yang begini, antara dua, kita berdepan dengan dua, I need to pray dengan I have to pray. I have to pray ialah kita perlu solat, kerana kalau tak solat tu kita rasa berdosa, rasa bersalah. Kerana solat itu wajib. Solat tu imaduddin, tiang agama, man aqamaha faqad aqamaddin, man tarakaha faqad siapa yang menegakkan agama, siapa yang meninggalkan faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan seolah-olah meruntuhkan agama. Itu bila orang terasa I have to pray, solatnya kerana terpaksa. Tetapi ada segolongan lagi yang I need to pray. I need to pray ni ialah dia solat dengan rasa cinta yang amat sangat. Cinta sangat. Bila dia cinta sangat, dia terasa solat itu bukan satu beban, sebaliknya satu ketenangan, penyejuk matanya, kata Rasulullah. Di dunia ini ialah wanita yang soleh, ialah wanita yang solehah dan juga khusyuk di dalam solat. Jadi orang yang mendirikan solat berdasarkan I need to pray berbeza dengan orang yang mendirikan solat secara I have to pray. Jadi orang yang solat kerana I need to pray, dia merasa kemanisan, kelapangan, ketenangan semasa mengerjakan solat. Tetapi orang yang I have to pray, dia merasakan solat itu satu beban atau tanggungjawab. Mereka mendapat ketenangan sebaliknya selepas mereka mengerjakan solat. Lepas kerjakan solat, rasa tenang, rasa lapang, baru nak boleh buat makan ke, baru nak boleh buat perkara-perkara yang lain sebab dah rasa lepas tanggungjawab, beban tu sudah diletakkan dan sebagainya. Tetapi sebaliknya orang yang benar-benar solat seperti Maulana Ilyas tadi, seperti mana sahabat Rasulullah SAW Sayyidina Ali tadi, mereka merasakan kemanisan semasa mereka mengerjakan ataupun mendirikan solat. Ini bezanya. Jadi kita boleh tengoklah iman kita. Kalau kita rasa solat itu tenang selepas mengerjakannya sebab kita dah lepas tanggungjawab, barulah I have to pray. Tetapi kalau kita dapat ketenangan, kelapangan semasa mengerjakan tu, asyik betul, khusyuk betul, rasa seronok betul, dan sebagainya, itu barulah yang dikatakan solat kerana cinta. Ada beza solat kerana cinta dengan solat kerana terpaksa. Baik, sebelum saya kata kenapa solat ini boleh memberi satu kerehatan bagi kita, kenapa solat ini boleh memberi satu kerehatan pada kita.
sebelum saya menjawabnya, izinkan saya membawa satu kisah ataupun satu input yang pernah saya baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie. Buku itu saya rasa ramai orang membacanya, Stop Worrying and Start Living. Stop worrying dan start living. Maksudnya hentikan risau dan mulakan kehidupan. Jadi di sana ada Dale Carnegie menegaskan kepentingan kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Dia kata, kalau kita ada masalah, mengikut pakar-pakar psikologi, kita hendaklah bertemu dengan seorang yang kita percayai. Jangan simpan, jangan pendam, nanti rosak hati kita. Jadi kita kena cari dengan seorang yang kita percayai, seorang yang kita sayangi, luahkan. Kerana mengikut ilmu psikologi, manusia perlu didengar seperti mana dia perlukan makanan. Kalau kita tidak mendapat makanan, fizikal kita lemah. Sebaliknya, kalau kita tidak didengar rintihan kita, masalah kita dan sebagainya, jiwa kita ataupun emosi kita akan tertekan. Jadi untuk itu, apabila ada masalah, cepat-cepat cari orang yang kita sayang, cari orang yang kita percayai, kita luahkan. Sebab itu kita lihat dalam kehidupan kita, kita sentiasa mencari bahu untuk kita meluahkan ataupun melepaskan air mata kita. Kita mengalihkan air mata kita kepada bahu orang yang kita sayangi. Jadi itu satu cara pertama, kata ahli psikologi. Sebab manusia ni wujud secara coexistent. Coexistent maksudnya bersama, kita memerlukan orang lain untuk berkongsi penderitaan kita. Baik. Sekiranya jalan yang pertama ini tidak ditemui, kata ahli-ahli psikologi lagi, ialah kita pergi cari kertas, cari buku, contohnya cari buku, kemudian kita diary ke, sekarang ni kita dah ada iPad, kita tulis kesusahan-kesusahan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi, kita tulis, put into writing, put into words. Jadi kita letakkan, selama ini dia hanya menggugat emosi kita, menjadi kita lebih emosional, tetapi apabila maafkan saya, apabila kita mula menulis, kita sedang memindahkan rasa kita daripada emosi kepada rasional. Jadi bila kita tulis ayat, kita dah merangka, kita mendefinisikan masalah kita semasa kita menulis. Ahli psikologi kata masalah yang sudah kita kenal pasti, separuh selesai, walaupun belum diselesaikan lagi, tapi kita tulis. Artinya waktu tu emosi kita, emosional sudah bertukar menjadi rasional. Agak tenanglah sikit. Ini cara yang kedua, kalau kita tak jumpa dengan orang yang kita sayangi. Yang ketiga, ahli-ahli psikologi menyarankan kita supaya kita bela binatang-binatang kesayangan. Orang putih kata pet, kita kucing kita ke, ayam kita ke, ikan dalam akuarium ke dan sebagainya. Bila kita lihat kucing begitu manja dengan kita, ikan yang meliuk-lentuk berenang dalam akuarium, dengar kokokan ayam warna yang cantik dan sebagainya, kita akan tenang. Sebab itu pakar-pakar perubatan pun sendiri menyarankan orang yang ada stres, orang yang ada hypertension, kalau ada binatang-binatang ini boleh mengurangkan kadar stres itu. Jadi boleh juga memberi ketenangan. Ataupun kalau kita susah nak dapat keterangan daripada binatang, boleh saja tanam pokok-pokok, pokok bunga ke, pokok buah-buahan yang cantik, yang indah dan sebagainya. Bila kita tengok pokok-pokok ni, kita akan jadi macam tenang. Walaupun mungkin tak logik, saya ada terbaca satu makalah dulu, ketika Prince Charles ni, kalau kita tahu, kita terkenal lah Prince Charles dengan Lady Diana waktu itu, dan dia ada krisis dengan Princess Diana kerana dia lebih tertarik kepada Camilla Parker waktu itu, jadi Prince Charles ni dia ada masalah, tetapi dia nak luahkan kepada orang, dia rasa tak sesuai, dia nak tulis tak sesuai. Akhirnya Prince Charles bercakap dengan pokok-pokok. Bercakap dengan pokok ni, bercakap dengan pokok, luahkan, release and relief, jadi bila bercakap-cakap dengan pokok tu, dia akan dapat ketenangan.
Soalnya sekarang ialah sekiranya kita mengadu, meluahkan dengan orang dapat keterangan, menulis di atas kertas dapat keterangan, membela binatang, pokok-pokok tadi dapat keterangan, apatah lagi kalau kita terus mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, takkan tak dapat keterangan. Ini soalnya. Ya, jadi subhanallah, ini yang disarankan oleh pakar-pakar psikologi supaya kita berdoa artinya keep praying, atau kita solat, kita sembahyang bagi cara mereka lah, tak layak dikatakan solat, sembahyang lah, mereka sembahyang aja. Sebab tu dalam buku yang sama saya terbaca satu kata-kata yang diluahkan oleh Mahatma Gandhi. Dia berkata, sekiranya aku tidak semayang, sudah lama aku menjadi orang yang sakit jiwa. Dia sendiri mengakui bahawa kalau dia tak semayang, dah lama dia menjadi orang yang sakit jiwa. Subhanallah, kalau Mahatma Gandhi yang Tuhan dia tak betul, solat dia, semayang dia pun tak betul, itu pun dapat keterangan, apatah lagi kita. Kalau kita solat, Tuhan kita yang sebenar, solat itu kaifiat ataupun proses yang sebenar untuk kita tak kenal, lebih-lebih lagi kita dapat ketenangan. Jadi itu kajian psikologi, tetapi Islam telah memberi jawapan yang lebih jelas, yang lebih tuntas, yang lebih benar kepada persoalan macam mana nak tenangkan hati kita melalui solat. Baik. Jadi solat ni macam mana dia boleh memberi ketenangan? Saya ingin memetik kata-kata daripada seorang alim ulama bernama Al-Hakim. Ulama ini bernama Al-Hakim ni, dia kata, kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kita hendaklah membaca Al-Quran. Al-Hakim berkata, kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kita baca Al-Quran, kerana Al-Quran ialah kalamullah yang ditujukan kepada manusia. Sebab tu dalam adab kita membaca Quran, kalau dikata ya ayyuhal nas, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal kafirun dan sebagainya, kita anggap itu ditujukan kepada kita. Jadi Allah bercakap kepada kita melalui Al-Quran, ayat makruah, baik, itu satu. Tetapi kata sebaliknya, kata Al-Hakim, sekiranya kamu pula yang ingin bercakap kepada Allah, tadi kita nak Allah bercakap dengan kita, baca Quran. Sekiranya kamu pula yang nak bercakap dengan Allah, maka dirikanlah solat. Sesungguhnya solat ialah kata-kata kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat kita bertasbih, dalam solat kita bertahmid, dalam solat kita bertakbir, dalam solat kita berdoa, mengaku berdosa, kita mengaku kita hamba dan sebagainya. Rabbi firli warhamni wajburni, wahai Tuhan, ampunilah aku, tutuplah aibku, rahmatilah aku. Itu dalam kita baca duduk antara dua sujud, dalam Fatihah kita memuji Allah dan sebagainya. Baik, terlanjur saya menyebut tentang Fatihah. Saya satu soalan daripada Nadia ni, boleh diajukan soalan terus kepada Ustaz ke? InsyaAllah dalam komen itu terus bagi pada insyaAllah. Baik, khususnya dalam Fatihah, artinya apabila kita bercakap dengan Allah, artinya apabila kita berkomunikasi dengan Allah melalui membaca tasbih, tahmid dan dalam konteks Al-Fatihah, sebenarnya saya tertarik untuk membaca sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia beginilah, bacalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah perlahan-lahan, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah telah berfirman. Dia pesan kepada Abu Hurairah, berpesan kepada orang yang bertanya kepadanya. Dia kata, bacalah perlahan-lahan, kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Tengok solat itu kubahagikan dua, antaraku dan hambaku. Ini hadis qudsi lah solat itu kubahagikan dua, kata Allah, antaraku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Jadi untuk hamba
apa yang diminta oleh hamba itu. Itu bahagian hamba. Jadi hadis itu meneruskan, apabila seorang hamba mengucapkan, apabila kita di dalam Fatihah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu maksudnya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, ya, Allah terus menjawab, ya, Hamidani Abdi, ya, Hamidani Abdi maksudnya hambaku memujiku. Terus, ya, bila kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Majadani Abdi, ya, hambaku memujiku, ya. Bila kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, ya, Asna alayya abdi. Asna alayya abdi ni maksudnya hambaku menyanjungku. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Kemudian apabila kita menjawab Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab Majjadani abdi, maksudnya hambaku mengagungku. Ya, hambaku mengagungku. Apabila kita kata Maliki Yaumiddin, ya. Bila kita kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau sahaja kami menyembah dan kepada engkau sahaja kami memohon pertolongan. Ini kita katakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka waktu itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menjawab haza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'alah. Maksudnya, ya, ini bahagianku dan bahagian hambaku. Ini bahagian aku dan ini bahagian hambaku. Untuk hambaku lah apa yang dipintanya. Apa yang kita pinta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu tempat kami mengabdikan diri dan kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan. Jadi Allah kata, untuk hambaku apa yang dimintanya. Bila kita kata, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, artinya pimpinlah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang tidak engkau murkai dan jalan yang tidak pula orang yang sesat. Maka waktu itu Allah menjawab haza li abdi wa li abdi ma sa'ala, artinya inilah bahagian hambaku dan apa yang dimintanya dikurniakan. Jadi inilah artinya apabila kita membaca Fatihah, ya, disunatkan lepas satu ayat kita berhenti kejap. Bayangkan Allah menjawab. Bila kata Ar-Rahman Ar-Rahim, tunggukan jawapan Allah. Ya, Maliki Yaumiddin, tunggukan jawapan Allah. Sebab dalam solat artinya berlaku komunikasi. Bukan satu hala, tetapi dua hala di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebat. Bayangkan kita ni, ada tak di antara kita yang pernah bercakap-cakap dengan Agung? Yang di Pertuan Agong? Pernah? Ya, saya tak pernah. Pernah bercakap dengan Perdana Menteri, mungkin ada yang pernah, kan? Tetapi, ya, kita boleh bertemu dengan Yang Maha Agung, segala-galanya, Raja segala raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita bercakap, Allah membalas. Apabila kita bercakap, Allah membalas. Komunikasi itu bukan sahala, tetapi komunikasi itu dua hala. Ya. Artinya inilah kehebatan solat. Sebab tu ketika Hamka bertanya apakah peristiwa yang paling besar di dalam Isra' Mi'raj, Hamka berkata bukan soal Burak, bukan soal Rasulullah naik ke langit ke-7, itu bukan soalnya. Yang paling besar dalam peristiwa Isra' Mi'raj ialah dikurniakan solat kepada seorang hamba, hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang miskin, hamba yang daif, boleh bercakap-cakap, boleh bersilah. Silah artinya berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kelebihan solat, ya. Baik. Artinya kita kena yakin selepas ni apabila kita membaca Fatihah, mudah-mudahan kita membaca dengan penuh penghayatan dan kita rasakan bahawa setiap yang kita katakan Allah membalasnya. Okey. Kita perlu berehat dalam hidup ini, ya. Jadi saya nak tanya, antara tubuh badan kita, elemen-elemen yang ada pada diri kita, ya, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut, tangan, kaki, ya, badan kita, ya, sebagainya.
agak-agak yang paling letih dalam hidup ni apa? Yang paling letih. Ya. Kaki kita berjalan, tangan kita memegang, mata kita melihat, telinga kita mendengar, ya, sebagainya. Tetapi kita selalu memberi kerehatan kepada tangan kita, pada kaki kita. Kadang-kadang lengur-lengur kita minta urut, ya. Kaki kita kadang-kadang kita rasa macam dah bengkak-bengkak, kita urut supaya urat tu berjalan, saraf kembali elok dan sebagainya. Tak cukup urut, kadang-kadang ada yang ada duit sikit pergi spa, ya, rehatkan mata, pejam mata, dengar muzik, diurut, letak timun dekat mata, ya, bagi mata tu rehat dan sebagainya. Jadi kita bagi kaki kita rehat, tangan kita rehat, badan kita pun kita urut selalu, ya, dan sebagainya, ya. Tetapi sebenarnya yang paling letih, yang paling perlu kerehatan dalam diri kita ialah apa dia? Ialah hati kita. Hati kita, jiwa kita. Kenapa hati kita ni yang paling letih? Hati adalah raja dalam kerajaan diri. Ya, ketika saya duduk macam ni, ya, kaki dah tak bergerak. Ya, tangan sajalah mungkin sikit, mata mungkin, tetapi hati terus bekerja. Ya, ketika semua anggota mungkin ada kerehatan dan sebagainya, hati terus bekerja. Ya, sebab hati adalah raja dalam kerajaan diri. Hati terus memberi arahan, hati terus memberi tafsiran kepada apa yang dilihat oleh mata dan sebagainya. Hati tak pernah rehat. Sama ada heart dalam bentuk jantung fizikal, jantung kita, ya, itu yang tak pernah berehat. Ya, kita berhenti, dia bekerja. Ya, kita berhenti bergerak, dia terus bekerja. Ya, sebab kalau dia berhenti, habislah semua. Jadi jantung kita secara fizikal, heart itu terus bergerak. Tetapi yang dimaksudkan, apa yang saya maksudkan dalam konteks solat ini ialah hati yang bersifat latifah rahbaniyah, artinya hati yang bersifat maknawi, ya, sudur, kadang-kadang fuad dalam Quran kata, ya. Jadi hati yang bersifat maknawi ni lagilah tak rehat, ya. Dia sentiasa, oleh kerana hidup ini penuh dengan ujian, betul tak, ya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup adalah untuk menguji kamu. Dan ujian itu bukan menimpa tangan kita. Ujian itu bukan menimpa kepala kita, walaupun mungkin yang semua tu sakitnya mungkin mata, kepala dan sebagainya, tetapi yang menanggung segala-galanya ialah hati. Yeah. Life is to solve problem. Yeah. Hidup adalah untuk menyelesaikan masalah. Itu kata ahli psikologi. Tetapi dalam kita hidup adalah diuji. Diuji dengan kesakitan, dengan kemiskinan, dengan COVID-19 sekarang, diuji dengan kesibukan, diuji dengan kematian, kesakitan dan sebagainya. Orang kata, orang hina dan sebagainya. Yang menanggung bukan tangan, yang menanggung bukan hidung, tetapi yang menanggung ialah hati. Hati ni yang paling sedih. Masalah yang melanda semua ditanggung oleh hati. Sebab tu orang kata karam di laut nampak, tapi karam di hati tak nampak. Ya, luka di tangan nampak, tapi luka di hati tak nampak. Luka di hati adalah luka yang paling parah. Nah, ini yang kita kena jaga. Sebab itu hati ini perlu satu saat, satu ketika, satu tempoh dalam jeda-jeda masa tertentu dia perlu berehat. Malang sekali kalau kita bagi kerehatan pada tangan kita, malang sekali kalau kita bagi kerehatan pada kaki kita, bagi mata kita dan segala-galanya, tetapi kita tak bagi kerehatan pada hati kita. Hati kita menanggung masalah. Saya nak tunjukkan, ya. tangan kita ni, sekiranya ini pen ini katalah satu objek yang panas. Satu objek yang panas. Kalau saya pegang saja objek yang panas ni, serta-merta tanpa saya berfikir, tindakan pantulan, ya, stimulus menunjukkan bahawa terus saya lepas. Saya tak perlu berfikir lagi. Pegang saja benda panas, tak payah fikir macam mana benda ni akan memberi kesan apa, fikir-fikir. Kalau fikir macam tu, tangan saya dah hangus dah. Tak, automatically. Kalau kita terpegang je benda panas, tangan kita melepaskan. Itulah
nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat sakit. Dibaginya sakit supaya kita dapat menghindarkan diri. Kita ada deria tangan dan sebagainya, saraf yang boleh mengesan sakit. Pegang saja terus kita lepaskan. Tetapi hati dengan masalah tidak begitu. Alangkah indahnya kalau hati ini dengan masalah, ada masalah dilepaskan, macam tangan melepaskan objek panas. Sebaliknya, tangan kita, hati kita tak seperti tangan. Hati kita dia cenderung untuk menggenggam. Terus dipegang masalah itu. Dan apabila masalah itu dipegang, dia akan merosakkan hati kita. Inilah kelemahan manusia. Antara kelemahan manusia adalah kelemahan hati dia ialah ada perkara yang kita nak lupakan. Ada perkara yang kita nak lupakan. Tragedi dalam hidup, kesusahan dalam hati kita. Kalau boleh kita nak kita nak delete daripada ingatan kita. Jangan ingat-ingatlah. Tetapi sebaliknya kadang-kadang tragedi, kesedihan, kesusahan masa lampau ataupun masa kini, dia terus menghantui jiwa kita. Dia terus mencengkam hati kita. Hingga waktu itu perkara yang kita nak lupakan itu, sebaliknya kita sangat ingat. Sebaliknya pada satu keadaan yang lain, ada perkara-perkara yang kita nak ingat. Sebaliknya kita terlupa. Kita baca Quran, kita nak ingat ayat ni, kita tak jumpa doa, kita nak ingat doa ni. Dulu kita belajar masa sekolah, kita nak ingat formula ini, kita nak ingat solution kepada misal kata masalah-masalah di dalam matematik, dalam sains dan sebagainya, dalam ekonomi, subjek-subjek pelajaran kita. Kita nak ingat, tetapi bila sampai je ke tahap perusahaan, lupa formula ni dan sebagainya. Dahlah kita nak ingat ayat Quran, Allah terlupa pula. Bila kita baca luar solat, ingat. Baca dalam solat, lupa dan sebagainya. Jadi antara kelemahan manusia ialah kelemahan hatinya. Benda yang dia nak ingat, dia terlupa. Benda yang dia nak lupa, dia ingat. Jadi ini yang menimbulkan kegalauan ataupun keresahan, kebimbangan, yang dikatakan anxiety ataupun apa-apa yang depression, boredom di dalam hati kita. Dan perkara itu macam mana kita nak buang, kita nak lepaskan. Dan cara hati melepaskannya yang dikatakan selalu dalam istilah let go, let God. Let go artinya lepaskan, let God, serahkan kepada Allah, ialah menerusi solat. Di sinilah kelebihan ke solat. Kerana dalam solat, subhanallah, kita berhubung dengan Allah, kita mengadu dengan Allah. Tadi kita dah katakan tadi, solat itu adalah silah. Silah itu adalah hubungan. Silaturahim. Artinya solat adalah silah. Silah artinya hubungan. Solat adalah doa. Doa artinya pengakuan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya waktu itu kita melepaskan. Waktu solatlah kita melepaskan segala yang terbuku, masalah yang membelenggu dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kata berlaku apa yang dikata let go, let God di dalam solat kita. Dalam solat kita tengok hati kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti hubungan kapal terbang dengan menara kawalan. Tahu kapal terbang dengan menara kawalan, setiap beberapa tempoh waktu, saya tak tahu, ilmu ini dikuasai oleh pilot lah. Setiap beberapa waktu, 15 minit ke contoh 15 minit atau 10 minit, kapal terbang ini akan menghubungi menara kawalan ni yang terdekat. Dia bagi tahu dia berada di mana, keadaannya macam mana dan sebagainya. Dia akan berhubung. Ini menunjukkan bahawa dia akan mendapat panduan-panduan daripada menara kawalan dalam penerbangannya itu. Sekiranya kapal terbang itu sudah tidak lagi berhubung dengan menara kawalan, dah tak berhubung lagi dengan menara kawalan, maka waktu itu menara kawalan dah tahu dah, tentu kapal terbang tu ada masalah. MH370 dulu kita tahu ada masalah apabila pilot tidak berhubung lagi dengan menara kawalan. Dia sudah tidak dapat dikesan dalam radar. Waktu itu apa yang berlaku?
menara kawalan akan menghubungi pihak keselamatan, akan menjalankan satu operasi yang nama SAR, Search and Rescue. Search artinya cari dan selamat. Di mana? Mungkin dia sudah terhempas, mungkin dia ada masalah di sini dan sebagainya, maka search and rescue, cari, ya. Jadi begitulah diri kita dengan manusia yang lemah ini, apabila dalam kehidupannya dia perlu berhubung terus dengan menara kawalan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perhubungan itu adalah solat. Dia berhubung. Kalau mengikut awal-awal perhubungan kita, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat awal-awal ialah 50 waktu. 50 waktu. Ya. Artinya dalam sehari semalam 50 waktu. Sekarang hasil daripada nasihat Nabi Musa AS kepada Rasulullah jadi 5 waktu. Tapi 5 waktu tu nilainya sama dengan 50 waktu. 5 waktu. Jadi artinya, ya, keperluan manusia untuk berhubung dengan Allah awal-awalnya ialah 50 waktu. Sekarang dia 5 waktu yang sama dengan 50 waktu. Setiap, kalau kita tengok 24 jam 50 waktu, lebih kurang 23 minit. 20 minit lebih. Setiap 20 minit kena solat. Setiap 20 minit kena solat. Seperti mana kapal terbang kepada menara kawalan. Sebab apa? Manusia lemah. Manusia tidak akan ada kekuatan untuk menghadapi turbulence ataupun ujian-ujian di dalam kehidupan tanpa dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia lemah. Manusia diciptakan daripada air yang hina, ya, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian kita jadi hidup dan sebagainya, kemudian kita akan mati menjadi tanah semula. Subhanallah. Ya, kalau kita lihat manusia sangat lemah. Ya. Jadi manusia yang lemah ini perlukan kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang serba mencabar. Ya, Allah damparkan ke dunia ini manusia yang lemah tadi. Tetapi Allah tidak membiarkan saja manusia, tetapi Allah memberi, ya, tools ataupun alat untuk dia dapat kekuatan apabila menghadapi kehidupan. Ya, dia lemah, tapi dengan kekuatan itu dia akan diperkuatkan. Dengan tools itu, dengan alat itu dia akan kekuatan. Alat itu adalah solat. Ya. Sebab itu kita lihat orang yang tidak solat artinya orang yang putus hubungan dengan Allah. Orang yang putus hubungan dengan Allah, boleh kita bayangkan orang seperti mana layang-layang putus tali. Bila layang-layang putus tali, anda tahu apa yang terjadi? Bila layang-layang putus tali, dia akan dibawa oleh angin, teroleng sana, akhirnya sangkut ke pokok, kemudian koyak ataupun terdampar ke bumi, dipijak orang dan sebagainya. Layang-layang yang putus tali. Jadi orang yang tidak solat umpama layang-layang yang putus tali. Dia menghadapi kehidupannya dengan kekuatan dirinya. Dan manusia tidak kuat untuk menghadapi kehidupan itu. Ya, jadi di sinilah, ya, kita ambil satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya akan baca terjemahan, ya, soal surah Al-Ma'arij, ya, surah yang ke-19, iaitu ayat yang surah yang Al-Ma'arij 19 hingga 35, ya. Kita tengok, ya. Saya bacakan terjemahannya supaya di sana kita nampak, ya, bagaimana kelemahan kita sebagai seorang manusia dan bagaimana kita nak dapat kekuatan melalui solat. Dengar, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumnya lebih kurang, ya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Kedekut. Kikir tu kedekut, ya. Keluh kesah dan kikir. Kita ni semua manusia dicipta tabiatnya, tabi'i dia keluh kesah dan kedekut, kikir. Apabila dia timpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Bila ada kesusahan datang, musibah datang, kesakitan datang, perpisahan datang, kemiskinan datang, wabak datang, dia bersifat keluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dapat pula kebaikan, dia menjadi kedekut. Kedekut ni artinya apa? Sombong lah. Ya, tak mau. Rasanya dia ada kekuatan sendiri pula tadi, ya. Kecuali Allah memberi pengecualian, accept, ya.
orang-orang yang mengerjakan solat, orang yang mengerjakan solat, yang mereka itu tetap mengerjakannya, ya, dan orang yang tetap mengerjakannya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, manusia ini, ya, sifatnya keluh kesah dan kikir, kedekut. Bila dapat ni musibah, dia merasa keluh kesah, resah, gelisah dan sebagainya, tak tentu arah. Sebaliknya bila dapat nikmat, ya, dia menjadi orang yang lupa diri, kedekut, kikir dan sebagainya, kecuali orang yang mengerjakan solat dan juga orang yang tetap mengerjakannya. Daimun, artinya orang yang istiqamah, konsisten mengerjakan solat. Jadi subhanallah, tahulah kita sekarang ini, ya, mengikut kajian di Malaysia, ya, 80% umat Islam tidak solat. Mungkin kenyataan saya ini akan menimbulkan satu kontroversi. Orang merasakan bahawa betul ke mana kajiannya, tetapi ini pernah ditarikan oleh Datuk Dr. Fadilah Kamsah, dan ada kajian yang pernah dibuat di Universiti Melaya dulu. Memang bilangan orang yang tidak solat majoriti itu orang Islam. Bila majoriti manusia tidak solat, orang Islam tidak solat di Malaysia, artinya seperti mana kapal terbang tadi, dia dah hilang daripada radar. Sepatutnya kita jalankan gerakan untuk menyelamatkan orang yang sudah, ya, yang sudah hilang daripada radar ini. Tentu sedang masalah, seperti nama kapal terbang tadi, mesti dia terempas ke, mesti dia ada masalah dan sebagainya. Tetapi sebaliknya tak ada, kita tak buat, ya. Justru kalau kita lihat, oleh kerana dah ramai majoriti tidak solat, maka di sana kita tidak ada perisai dalam diri kita untuk kita meninggalkan fahsyak dan mungkar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat inna solata, sesungguhnya solat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, kata Allah, solat itu boleh mencegah daripada fahsyak. Fahsyak ni apa? Kejahatan-kejahatan yang dilahirkan oleh manusia, yang berunsurkan seks. Zina, lesbian, ya, liwat, ya, rogol dan sebagainya, pendedahan aurat, ya, juga pergaulan bebas. Itu yang mukadimah zina lah. Yang berunsur-unsurkan seks ini hanya dapat diatasi apabila kita mendirikan solat. Dan juga fahsyak, kemudian iwal mungkar. Mungkar ni adalah kejahatan-kejahatan yang lain. Minum arak, judi, rasuah, zalim, ya, penipuan, tipu daya, scammer dan sebagainya. Apa lagi? Kejahatan-kejahatan yang sorok barang. Subhanallah. Kejahatan-kejahatan ini semua ni, ya, hanya boleh dicegah inna solata, sesungguhnya solat itu boleh mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Bayangkan apabila 80% umat Islam tidak solat, maka kita akan terdedah kepada kejahatan yang berbentuk fahsyak dan berbentuk mungkar. Sebab tu tidak hairan kita ada masalah. Kita ada masalah dalam sosial, kita ada masalah dalam ekonomi, kita ada masalah dalam politik yang tak habis-habis, ya, bertelagah dan sebagainya. Kita surut dulu, sama ada pemimpinnya, sama ada rakyat jelata, bagaimana mereka serius dalam solat. Sebab tu Saidina Umar, dia terlalu cakna untuk memilih orang-orang yang di sekelilingnya. Sekelilingnya ialah orang-orang yang menjadi pembantu dalam dia memerintah lah, dalam masa dia nak memimpin negara. Dan antara, ya, suatu yang sangat dititik beratkan oleh Saidina Umar untuk orang-orang tu menjadi pembantu kepada pemerintahannya ialah solat. Solat. Dia tengok orang tu solat macam mana, serius tak dia dengan solat, ya. Bila ditanya kepada Saidina Umar kenapa dia begitu menitik beratkan solat, Saidina Umar berkata, kalau seorang tu menjaga solat, menjaga hak Allah, solat, dia akan menjaga perkara-perkara yang lain juga. Dia akan menjaga pergaulannya, dia akan menjaga hartanya, dia akan menjaga saudaranya, dia akan menjaga amanah yang diberikannya. Kerana bila orang tu jaga suatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjaga yang lain.
Kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun dia tidak jaga, saya katakan beginilah mudah dalam buku ini saya tulis kalau orang bagi mata, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi mata, bagi telinga, bagi kaki, bagi nyawa, itu Allah itu pun kita tak kenang budi, itu pun kita tak jaga, apatah lagi kita nak jaga ke orang lain yang tak bagi mata kita, tak bagi telinga kita. Jadi syarat kejujuran, syarat amanah, syarat kebaikan kita kepada manusia ialah kita baik dengan Allah. Dan salah satu baik dengan Allah selepas iman ialah solat. Jadi di sinilah saya ingin membaca satu soalan sebelum saya sambung, ialah soalan daripada Nadia ni. Terima kasih Ustaz dan admin. Soalan saya, setiap kali saya ada masalah atau keliru dan anxiety, saya sering menangis dalam sujud solat saya, mengadu segala masalah kepada Allah. Apabila dalam keadaan uzur pun saya akan sujud atas sejadah, baru saya lega. Adakah boleh saya sujud begitu walaupun dalam keadaan bukan bersolat dan berhadap besar? Tak apalah, saya kata kita nak mengadu pada Allah, walaupun dalam keadaan itu bukan solat sebenarnya, itu kita nak cara kita nak menunjukkan sujud tu boleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Artinya bila kita sujud kita ada ketenangan. Kenapa dijanjikan ketenangan bagi orang yang sujud? Sebab waktu sujud ialah waktu kita paling akrab dengan Allah. Keadaan seorang hamba yang paling akrab dengan Allah ialah waktu sujud. Sebab tu dalam Quran kata wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Waktu kita sujud, cuba kita tengok keadaan sujud kita letakkan dahi kita yang paling kita muliakan ke tempat yang paling hina, tempat jejak tapak kaki manusia, dan kita tonggengkan minta maaf saya sebutkan punggung atau dubur yang selalu kita sembunyikan ke atas. Waktu itu kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah. Dan waktu kita menghinakan diri kita kepada Allah, waktu itulah Allah muliakan kita. Waktu kita sujud, kita kena dikehendaki banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan sekejap Bismillah. Alhamdulillah. Waktu kita sujud, kita umpama lori sampah Lori sampah tu bila dia nak keluarkan sampah, dia naikkan macam ni keluarkan sampah. Begitu juga waktu kita sujud, kepala kita keluarkan semua masalah-masalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya katakan, baik yang ada anxiety ke, yang ada depression ke dan sebagainya, sama ada berasal daripada soal-soal biochemistry daripada diri kita ke, ataupun yang datang daripada dalam diri kita. Ada anxiety yang datang daripada dalam diri kita, ada yang datang daripada luar. Dua-duanya boleh dapat penyelesaian daripada sujud. Terusanlah. Jadi ini saya kembalikan kepada perkara yang saya sebutkan sebelum ini, bahawa kalaulah begitu ramai orang yang tidak menjaga solat di dalam sebuah negara, artinya negara itu dalam keadaan masalah. Dan kita kena serius. Pemimpin perlu ingatkan tentang solat. Supaya apabila solat itu, dia merasakan perhubungan dengan Allah, merasa kehadiran Allah dalam hatinya, dalam jiwanya, feeling of God in you, ataupun the consciousness of the Creator. Dia rasa sendiri kehadiran Allah di dalam hidupnya. Itulah perisai dalaman, satu perisai dalaman, satu proses dalaman yang mencegah dia daripada melakukan fahsyat dan mungkar. Walaupun tak ada CCTV, walaupun tidak ada penguat kuasa yang lihat, walaupun tidak ada polis yang memantau. Saya tak katakan kita tak perlu undang-undang, kita tak perlukan pihak keselamatan dan sebagainya. Tetapi Islam telah menyediakan, telah mempersiapkan, telah memberi, Allah telah memberi kita satu mekanisme untuk kita dapat mencegah kemungkaran pada diri kita sendiri, daripada dalam diri kita sendiri, iaitu solat. Kenapa kita tidak memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini?
Kenapa kita tidak membesarkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini? Ini yang penting untuk kita fikirkan sungguh-sungguh, ya. Jadi subhanallah, apabila kita benar-benar menjaga solat, ya, kita letakkan dahi kita yang paling kita muliakan ke tempat yang paling hina, dan suatu yang kita sorokkan selama ini kita tonggengkan ke atas, waktu itu kita sedang menghinakan diri kita, dan waktu itulah Allah mendengar bisikan hati kita. Inilah miracle, inilah keajaiban solat, kerana dalam solat ada sujud. Sujud itu ketika suara kita membisik-bisik ke bumi, sebaliknya suara itu kedengaran ke langit. Dan waktu itulah, sekiranya dalam hidup kita, kita tidak ada bahu seperti mana yang kita katakan tadi, kita tidak ada bahu yang dapat mendengar untuk kita menangis. Ya, kita cari bahu itu. Maksudnya kita cari orang yang kita percayai, orang yang kita yakini, untuk kita letakkan kepala kita di bahunya dan kita menangis, meluahkan rasa kita. Kadang-kadang kita tak jumpa orang itu. Kita tak jumpa hatta isteri kita, hatta suami kita. Kalau tidak ada bahu, tempat kita jatuhkan ataupun kita letakkan kepala kita untuk menangis, tetapi kita sentiasa ada sejadah untuk kita sujud. Ini penting. Sebab itu dikatakan oleh Profesor Hamka, ketika pintu-pintu di dunia sudah tertutup, pintu ke langit sentiasa terbuka, lapang terluang. Artinya ketika satu-satu ujian tu kadang-kadang begitu dahsyat, begitu hebat, yang kita tidak boleh nak cerita pada orang lain dah, kita yang menanggung dan sebagainya, tetapi Allah ada untuk mendengar. Dan Allah mendengar luahan hati kita itu melalui doa kita. Dan doa yang paling mustajab ialah doa ketika sujud, iaitu ketika kita solat bersendirian. Ya, ini penting, ya. Sebab itu dikatakan juga jarak antara masalah kita dengan jalan penyelesaiannya hanya antara jarak dahi kita dengan tempat sujud. Ya, saya satu ketika pernah ada pengalaman, saya pergi ke satu organisasi korporat yang besar, ya. Saya pergi ke surau ni. Di surau itu ada tulis, ya, jarak antara masalah dengan jalan penyelesaiannya hanya jarak antara dahi dengan tempat sujud. Artinya sujud akan menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan kita. Dalam sujud kita mengaku lemah kepada Allah, dan waktu kita mengaku lemah di hadapan Allah, disitulah kita akan diberi kekuatan. Ya, baik. Selalunya kalau kita hati ni berehat macam mana? Hati ni berehat macam mana? Tadi, ya, hati kita berehat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28, ya. Wallazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, ya. Dan orang beriman itu, ya, tenang hatinya dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Rupa-rupanya hati kita yang bolak-balik, hati kita yang sentiasa diuji ini, dia akan mendapat ketenangannya, dia akan dapat aman apabila dengan mengingati Allah, zikir kepada Allah. Ini zikir. Jadi zikir ini adalah makanan, adalah ubat, adalah penawar bagi hati. Sebab itu dikatakan oleh para alim ulama kita ialah, hati dengan zikir umpama ikan dengan air. Tanpa air, ikan akan mati. Tanpa zikir, hati akan mati. Jadi zikir ini yang paling penting. Sebab itu bila kalimah zikir disebut dalam Al-Quran, mesti diiringi kathira. Kathira artinya banyak. Ataupun bila kalimah zikir bukratau wa asilah, pagi dan petang. Para ulama mengatakan bahawa apabila berzikir disebut berzikirlah pagi dan petang, berzikirlah banyak, artinya zikir ini kena banyak kali. Kena banyak. Dan zikir ini terbagi kepada 3. Ya, zikir qauli ini menyebut kalimah-kalimah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah.
Zikir yang paling besar ialah ucapan la ilaha illallah. Betul ya? Ini itu. Subhanallah, alhamdulillah, istighfar, ya, la haula wala quwata illa billah, istirja, ya, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Semua ni kalimah zikir. Tetapi zikir yang berbentuk kalimah ini perlu diterjemahkan dalam bentuk hati, ke dalam zikir qalbi. Tadi zikir qauli, ini zikir qalbi. Zikir qalbi ni macam ni ya. Kadang-kadang apabila kita datang satu ujian, Allah bagi kita ya satu ujian, orang membuat kita marah. Waktu itu kita ingat pada Allah, ya Allah, ini cara engkau mendidik aku sifat sabar. Contoh. Itu zikir. Bila kita sakit, ya Allah, engkau beri sakit ini untuk mengingatkan aku kerana aku selalu lalai dalam kesihatanku. Engkau memberi sakit ini untuk mengingatkanmu, ya Allah. Ini zikir. Jangan zikir yang kita sebut itu saja. Tapi kalau kita berusaha, contoh, kita nak banyak tapi Allah bagi sikit. Ya Allah, sikit yang barakah lebih baik daripada banyak yang melalaikan, contoh. Itu zikir. Ya. Kita terjadi perpisahan antara kita dengan orang yang kita sayang, ya Allah, nanti di akhirat kalau ini macam mana sayang akan juga kita terpisah dengan kematian. Kalau di akhirat langsung sama ada dia ke syurga atau saya ke neraka, ataupun na'udzubillah saya pula ke syurga dia ke neraka, kita akan terpisah. Dalam surah Yasin ada kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun ni maksudnya berpisahlah pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa. Waktu itu ya Allah. Ini yang dikatakan zikir qalbi. Apa saja yang berlaku, kehendak-kehendak kita yang tak tercapai. Kalau kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita yang kita tak tercapai, zikirnya ialah ya Allah, engkau nak kurniakan aku yang lebih baik daripada ini. Ya, aku memilih tetapi engkau memilih yang lebih baik dariku, ya Allah, maka pilihan engkau lah yang berlaku. Begini yang zikir. Jadi jangan kita terbelenggu ataupun hanya terbatas kepada kalimah-kalimah zikir yang kita sebut, tetapi hati kita dalam menjalani kehidupan kita tak ingat. Kita tak ingat Allah. Tempat kita menyerah, tempat kita memohon, ya, tempat kita mengadu. Itu yang dikatakan zikir qalbi. Begitu juga kadang-kadang kita terlupa kepada zikir fa'li. Zikir fa'li ialah apabila kita melakukan perbuatan, tindakan yang selaras dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, kita kata Allah Maha Besar, maka kita membesarkan hukum Allah. Segalanya kecil, ego kita kecil, ya. Bila kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita nafikan nikmat yang ada ni usaha kita, semuanya datang daripada Allah. Kita memuji Allah. Jadi kita pun bertindak dengan selaras untuk memuji Allah dalam bentuk perbuatan kita, dalam tindakan kita. Kita tegakkan hukum Allah, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau kita berhutang, kita membayarnya. Kalau orang minta tolong, kita menolongnya. Kalau kita kalau kita misal kata berdosa, kita bertaubat. Ini zikir-zikir yang dalam bentuk fa'li, perbuatan. Jadi subhanallah, hati kita memerlukan zikir seperti mana ikan memerlukan air. Dan zikir kita ialah zikir qalbi dan zikir fa'li. Lisan, hati dan tindakan. Baik. Sebab itu apabila kita berzikir, satu yang dikata roh kepada zikir ialah dalam kehidupan kita ni, nanti saya akan kaitkan dengan solat, kita ada rasa kehambaan. Zikir kita mesti menimbulkan rasa kehambaan. Rasa kehambaan ni apa? Rasa lemah, rasa jahil, rasa hina, rasa berdosa, rasa miskin. Semua rasa-rasa yang melambangkan kehambaan. Kalau kita merasa diri kita hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apa rahsianya? Apabila kita diuji, kita akan rasa kita layak diuji. Apabila kita dihina, kita rasa kita layak menerima penghinaan. Apabila hajat kita tak sampai, kita hamba, kita layak hajat kita tak sampai. Kita bukan Tuhan, kita bukan tuan dalam kehidupan. Ini rasa kehambaan. Rasa kehambaan ini menimbulkan redha ataupun rasa boleh menerima
Kita tidak ada deny syndrome. Deny syndrome artinya tidak ada sindrom penafian apabila diuji. Apabila diuji, kita terima sebab kita hamba. Aku seorang hamba, aku layak diuji. Bila kita merasa kita layak diuji, itulah yang sedikit akan memberi ketenangan pada jiwa kita. Yang menyebabkan kita jadi tak tenang, jadi macam resah, gelisah apabila kita memberontak apabila diuji. Why me? Kenapa aku? Kenapa aku yang kena? Apa dosa aku? Aku ni daripada dulu macam ni je. Aku tak pernah rasa bahagia. Kenapa hidupku penuh dengan derita? Jadi yang itu, ayat-ayat itu ialah ayat-ayat pemberontakan hati kita kepada Allah, seolah-olah kita bukan hambanya. Jadi kalau kita rasa diri kita hamba, hasil daripada zikrullah tadi, apabila kita ingat Allah, maka waktu itu kita terima, ya Allah, aku terima. Apa kata kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ni milikmu ya Allah dan kepadamu akan aku dikembalikan. Kita rasa begitu. Inna lillahi. Ada setengah orang kata inna lillahi ni kami datang daripada Allah. Sebenarnya ialah kami ini milikmu ya Allah. Kami ini milikmu ya Allah. Kau nak buat apa? Terpulang pada. Dalam Quran kata kau nak menyeksa, kami ni hamba-Mu. Kalau kau ampunkan, inilah yang kami harapkan. Selalu begitu dalam hidup kita. Pasrah kepada Allah. Itu rasa kehambaan. Tak cukup rasa kehambaan, apabila kita berzikir, kita akan dikurniakan rasa bertuhan. Tadi rasa kehambaan dengan rasa-rasa yang lemah-lemah temu. Bila rasa bertuhan ini timbul kekuatan. Rasa bertuhan ni apa? Kita ada Tuhan yang maha perkasa, kita ada Tuhan yang maha penyayang, kita ada Tuhan yang maha kaya, kita ada Tuhan yang maha pengampun, kita ada Tuhan yang maha mendengar. Subhanallah. Ketika kita down tadi dengan sifat-sifat kehambaan, dengan rasa kehambaan, rasa bertuhan sebaliknya akan menyebabkan kita nak berhubung, nak minta pertolongan kepada Allah. Kita ada Allah yang penyayang walau diuji. Kita ada Allah yang maha kaya ketika diuji dengan kemiskinan. Kenapa ada satu ungkapan yang sangat menarik hati saya, ialah kenapa kita takut miskin? Sebab kerana kita menjadi hamba kepada Tuhan yang maha kaya. Contoh, jadi waktu kita sakit, kita berharap kepada Allah supaya disembuhkan, Allahu Syafi dan sebagainya. Tadi rasa kehambaan, ini sekarang rasa bertuhan. Bila ada rasa bertuhan, kita nak mengadu kepada Allah. Kita ada tempat kita sandarkan segala-galanya. Ada tempat untuk kita luahkan hati kita. Allah maha mendengar, Allah maha pengasih. Begitu seharusnya. Kemudian, tak cukup itu, kita faham hikmah apabila diuji. Faham hikmah. Hikmah itu adalah kebaikan yang tersirat. Mungkin secara terus surat, ia nampak negatif. Tetapi apabila disuluh dengan pandangan mata hati, secara tersirat, dia lebih baik. Ada kebaikan. Pertama, kalau kita berdosa dengan ujian ni, Allah nak ampunkan dosaku. Itu yang katakan. Kita lalai dengan Allah. Allah panggil kita dengan panggilan rahmah. Kita tak dengar. Allah panggil kita dengan panggilan musibah. Waktu tu baru kita dengar. Bagi sihat, bagi rahmat. Bagi sihat, bagi sihat, bagi sihat. Lalai. Jadi Allah bagi sakit. Musibah. Dengan musibah baru kita dengar. Panggilan Allah baru kita dekat dengan Allah. Contoh. Begitu juga kalau kita dalam keadaan kita kebaikan, dalam kita ketaatan, Allah uji kita juga. Kita selalu berderma, kita selalu istiqamah dalam melakukan kebaikan, tapi Allah bagi sakit. Oh, yang ini untuk tingkatkan darjat aku. Macam Nabi Ayub alaihissalam, Allah bagi sakit kerana nak tinggalkan darjat dia. Allah bagi terpisah Nabi Nuh dengan anak isterinya kerana Allah nak lantik dia menjadi Rasul yang ulul azmi, contoh. Allah campakkan dengan izinnya. Orang campakkan Nabi Ibrahim di dalam api. Kemudian dia nak jadi Khalilullah, teman Allah, kekasih Allah. Maka waktu itu kita akan ada subhanallah, belajar untuk kita melihat sesuatu yang tersirat yang dikatakan hikmah. Ini penting. Kemudian kita memahami takdir daripada Allah. Faham takdir Allah. Faham takdir Allah ni dua. Satu,
kita berdamai dengan takdir. Yang kedua, kita menguruskan takdir. Menguruskan takdir. Artinya apa? Yang pertama, kita berdamai dengan takdir. Kita nak jadi orang pandai, orang bijak, kalau boleh nak jadi ulama. Tapi kita jadi orang jahil. Kita jadi orang yang tidak berilmu, minta maaf ya. Ini apa maksud takdir Allah? Oh, supaya kita belajar, terus belajar. Itu. Sebab contohnya yang kita jahil itu Quran. Ada sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, kamu yang terbaik ialah kamu yang belajar Al-Quran dan juga mengajarnya. Oh, aku nak jadi orang yang belajar Quran rupanya. Sebab tu otak aku ni lambat, supaya aku berterusan belajar. Dan aku berterusan belajar, aku sedang menempuh jalan menuju syurga. Sebab ilmu itu jalan menuju ke syurga. Faham takdir Allah. Tak adalah kita mengutuk, tak adalah kita mau berontak takdir. Kenapa aku bodoh, orang lain semua pandai? Allah bagi kita ilmu. Kita pandai, orang mengajar, kejap je kita dapat faham. Dan kita ada kelebihan memahamkan orang lain pula. Oh, Allah suruh aku jadi guru untuk menyampaikan ilmu. Tadi yang jahil untuk belajar, sekarang aku faham takdir Allah untuk mengajar. Allah bagi aku miskin, supaya aku jadi sabar. Allah bagi aku kaya supaya aku jadi syukur. Allah jadi aku jadi pemerintah, bukan untuk zalim, untuk jadi adil. Ya, bukan mengaut harta, tetapi untuk menjaga harta dan mengagihkan kepada orang yang meminta, orang yang di bawah. Ya. Allah jadi kita orang di bawah supaya apa? Supaya kita dapat dapat berbakti kepada atasan kita dengan sebaik-baiknya. Contoh, dua-duanya dapat pahala. Di bawah dapat pahala ketaatan, di atas dapat pahala keadilan, dengan syarat faham maksud takdir Allah. Faham maksud takdir Allah tu dua. Yang pertama, berdamai dengan takdir. Yang kedua, menguruskan takdir itu dengan baik. Ini penting. Jadi saya dah sebut tentang zikir tadi, kelebihan apa. Jadi apa kaitan dengan solat? Subhanallah, kaitan dengan solat ialah dengan betul-betul dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa aqimus solah li dzikri, dan dirikanlah solat untuk zikir atau untuk mengingatku. Artinya solat adalah, dengar ya, solat adalah sebesar-besar zikir. Solat adalah zikir yang paling komprehensif. Solat adalah zikir yang paling sepadu. Solat adalah zikir yang paling unggul. Sebab dalam solat segala-galanya ada. Tasbih ada, tahmid ada, takbir ada, rukun qauli ada, rukun fi'li ada. Subhanallah. Salat lengkap. Ya. Jadi artinya solat adalah zikir yang paling penting. Jadi kalau kita berzikir yang lain tapi solat tak jaga, salahlah tu. Dan ada orang kata, saya tak boleh, tak khusyuklah solat, tapi dalam zikir ni khusyuk. Salah. Sepatutnya kita berusaha sungguh-sungguh untuk solat dengan khusyuk. Cuba. Solat ini subhanallah akan memberi ketenangan. Saya dah katakan tadi. Dan orang yang solat, insya-Allah dia akan memperoleh kekuatan yang dia tidak akan, minta maaf overstress dalam hidup. Dia stres perlu, tetapi dia tidak orang kata tidak hancur, tidak luluh jiwanya dengan ujian. Walaupun sakit juga. Tapi orang yang solat, insya-Allah dia ada kekuatan. Saya ingin bawa satu cerita waktu saya di Jepun berapa puluh tahun yang dulu lah. Saya pernah pergi ke Jepun tahun 90-an, minta maaf waktu tu. Jadi antara pertanyaan yang diajukan oleh pelajar-pelajar Malaysia di Jepun ialah, soalan orang Jepun ialah, kenapa orang Islam banyak buang masa untuk sembahyang? Terkejut kita soalan tu. Kenapa orang Islam banyak buang masa untuk sembahyang? Sebab orang Jepun tak buang masa. Soalan ni takkan ditanya di Malaysia. Di Malaysia orang memang suka buang masa.
Jadi orang Jepun ni melihat kejap-kejap kita sembahyang, kejap-kejap sembahyang. Maafkan saya. Alhamdulillah. Dia nampak kita ni terlampau banyak masa untuk habiskan dalam kita sembahyang. Jadi nak jawab macam mana? Kita nak kata sembahyang ni wajib, sembahyang ni tiang agama dan sebagainya. Tak boleh. Orang Jepun takkan terima hujah itu. Jadi kita bincang-bincang dalam usrah, kita kata kita buat perbandingan. Jepun ni adalah negara pengeluar teknologi yang paling tinggi. Mereka tersohor mengeluarkan mesin-mesin, alat-alat komputer dan alat-alat teknologi ni yang tinggi. Antara Jepun ni terkenal dengan bullet train. Bullet train ni kereta api yang laju, betul-betul laju. Jadi dia mencipta barang-barang elektronik dan sebagainya berterusan. Jadi kita katakan pada mereka, kalau kamu cipta kapal terbang, kamu ciptakan bullet train, kamu ciptakan peralatan-peralatan jentera-jentera, tentu kamu akan setelah kita dibuat, kamu akan melalui proses maintenance. Macam kereta lah. Bila kereta ni, bila kita dah lalu 5,000 km ataupun 10,000 km, kita kena buat apa? Servis. Kereta kita lah contohnya. Bila kereta ni kita nak servis, kita akan tukar minyak hitam dia, tengok dia punya minyak enjin, kita tengok macam-macam lah yang kita tengok. Kalau kurang kita tambah, kalau kotor kita ni, sebab setiap 5,000 km mesti servis. Ini penting. Kalau tak jaga servis, kereta, tempoh masa dia, kereta tu akan rosak sebagainya. Baik. Begitu juga kapal terbang, begitu juga bullet train. Semakin canggih, sophisticated kamu punya peralatan, kamu kena servis. Ya, saya nak tanya kamu, kita tanya pada orang Jepun, antara kamu dengan mesin-mesin kamu, robot kamu sekalipun, yang mana lebih canggih? Manusia yang mencipta teknologi ataupun teknologi yang canggih? Tentu jawapannya teknologi. Dibandingkan dengan manusia, tentulah manusia lebih canggih lagi. Okey. Kamu servis teknologi kamu, kamu servis kapal terbang kamu, kamu servis bullet train kamu servis jentera-jentera kamu, peralatan elektronik kamu. Bila kamu servis diri kamu? Bila kamu servis diri kamu? Pemikiran kamu, perasaan kamu, jiwa kamu. Kamu tak servis. Yang kamu servis ialah alat-alat teknologi kamu. Sebab itu, orang-orang Jepun, walaupun kemajuan teknologi mereka tinggi, tetapi kadar bunuh diri di kalangan mereka juga tinggi. Kerana mereka tidak ada sandaran apabila menghadapi ujian-ujian hidup yang dahsyat. Mereka tidak ada tempat untuk mengadu apabila mereka diuji dengan musibah-musibah di dalam kehidupan, kekecewaan menyebabkan mereka bunuh diri. Orang yang bunuh diri ni ialah orang yang berani mati kerana takut hidup. Tapi orang Islam sebaliknya, negara yang paling miskin dibandingkanlah negara yang paling kaya, Jepun, Korea, kita lihat negara-negara barat, negara-negara Afrika, antaranya Sudan, kita tengok negara-negara Afrika miskin, negara Islam. Tetapi anehnya kadar bunuh diri di negara-negara maju lebih tinggi daripada negara-negara yang kurang membangun, negara-negara miskin yang ada kelaparan. Kenapa? Kerana walaupun teknologi mereka tinggi, tetapi terjadi kosong kerohanian, kegersangan pada hati. Sebab hati tadi tidak boleh diisi dengan teknologi. Hati hanya diisi dengan iman dan zikrullah. Jadi ini jawapannya. Sebab itu kalau kita lihat di negara-negara orang umat-umat Islam, kadar bunuh diri itu rendah. Walaupun ada masalah. Sebab kita ada Tuhan untuk kita adukan, ada Tuhan untuk kita sandarkan dalam kehidupan. Saya teringat satu metafora ataupun tamsilan yang diberi oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits. Dia ada satu sifat, satu habit, iaitu sharpen the saw. Sharpen the saw ni adalah tajamkan gergajimu.
Jadi dibandingkan seorang sedang menggergaji pokok, dah lama dia gergaji pokok, kawannya datang mengingatkan, keluarkanlah gergaji itu, tajamkanlah supaya gergaji itu tajam, kamu menggajikan semula. Tapi kawan dia tak mau. Kawan dia kata, saya tak sempat nak keluarkan gergajinya untuk saya tajamkan, sebab saya nak terus menggergaji supaya pokok ni cepat tumbang. Saya tak nak buang masa untuk keluarkan gergaji ni untuk saya tajamkan. Itu tak bijak. Sedangkan kalau dia keluarkan gergaji itu, kemudian tajamkan, dan dia menggergaji kali ini, dengan gergaji yang lebih tajam, pokok akan lebih cepat tumbang berbanding dia menggergaji dengan gergaji yang tumpul. Boleh faham maksud saya? Jadi beginilah dalam hidup kita. Sharpen the saw ataupun proses menajamkan gergaji, pemikiran, jiwa dan hati, emosi ini dalam Islam adalah solat. Solat adalah satu kerehatan. Waktu itu hati kita yang galau, fikiran kita yang kacau, emosi kita yang tidak tentu arah, apabila dengan kita berwudu, kemudian kita menghadap Allah, kemudian kita berdiri betul, kemudian kita baca takbiratul ihram, kemudian kita baca Fatihah, kita baca ayat, kemudian kita rukuk, kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, kemudian kita duduk antara dua sujud, kemudian dalam tahiyat, subhanallah. Semua perlakuan-perlakuan, sama ada qaulinya, fi'linya ataupun qalbinya, semua adalah sharpen the saw. Tajamkan gergaji kita. Tajamkan gergaji. Sebab itu, kalau orang tu betul-betul menjaga solat, subhanallah, seluruh kehidupannya akan terjaga. Ini yang saya katakan dalam buku saya inilah, rehatkan hati dengan solat. Membaiki solat adalah membaiki seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita nak mulakan pembaikan dalam diri kita, walaupun diri kita tu dah, orang kata hancur lah, banyak sangat masalah, mulakan dengan solat. InsyaAllah kita akan nampak, kalau kita mulakan solat, kita mulakan hak Allah. Apabila kita menunaikan hak kita dengan Allah, Allah akan bantu kita untuk kita dapat menunaikan hak kita pada perkara-perkara yang lain. Kalau kita jaga solat, insyaAllah, kita jaga solat kita, insyaAllah Allah akan jaga kita. Itu kata ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ini yang penting. Tetapi sebaliknya, kadang-kadang orang menganggapkan solat ni macam satu yang anti-climax. Anti-climax ni macam mana? Orang kata, buat kacau je lah. Kita tengok TV, tiba-tiba masuk waktu solat. Kita nak tengok, kita tengah buat kerja, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Allah. Kita nak selesaikan kerja, kena sembahyang zuhur. Kita tengah tengok apa sukan dan sebagainya, Allah masuk waktu isyak, tinggalkan dan sebagainya. Orang anggap solat ni satu yang anti-climax. Tidak sebenarnya. Solat akan memberi kekuatan untuk kita meneruskan kerja kita dengan lebih yang lebih bertenaga, lebih kreatif, lebih inovatif dan sebagainya. Kita dapat ilham-ilham yang baru, kita akan dapat idea-idea yang baru. Selepas kita tinggalkan kerja kreatif kita, kita solat, dan insya-Allah bila hati tu tenang, insya-Allah, sebab dalam solat ada zikir, zikir tu akan memberi ketenangan. Orang tenang akan menang. Selalu kita katakan, orang tenang akan menang. Jadi patutnya kita rasakan solat ini satu keperluan. Sebab tu bila kita rasa dalam hidup, selalu saya ulang-ulang kerana I need you because I love you. I need you because I love you, ataupun I love you because I need you. Bukan. Yang pentingnya yang pertama tadi, I need you because I love you. Dengan itu kita betul-betul kita perlukan Allah. Sebab tu kita cinta Allah, dan cinta Allah tu menyebabkan kita I need to pray. Tapi kalau kita kata I love you because I need you, Tuhan tu jadi satu keperluan semata-mata, kita hanya I have to pray saja. Dan Tuhan tu menjadi tempat kita mengadu sewaktu kita susah saja. Perlu kita datang. Bila dah senang kita lupa, dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang kita dalam kehidupan kita tak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diminta supaya habiskan dalam masa
1,5 jam. Saya tengok jam saya ni ada 5 atau 3 minit lagi. Jadi saya ingin tegaskan bahawa solat ni memang akan memberi impak yang hebat, impak yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita sekiranya kita laksanakannya dengan khusyuk. Sebab di sana ada ancaman. Walaupun kita solat, ada ancaman yang neraka wel. Neraka wel bagi orang yang solat. Bagi orang yang solat neraka wel. Kenapa? Fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam solatnya. Mungkin ada orang yang kadang-kadang syaitan ni jahat, dia bagi kita satu hujah, dia kata, kalau solat pun neraka wel, baik tak solat. Kalau tak solat, apa ancamannya? Lebih berat lagi. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, jadi kafir. Jadi kafir, kekal abadi dalam neraka. Kalau neraka wel, ada peluang untuk keluar. Kalau kekal abadi, walaupun dibahaskan oleh Imam Syafi'i, orang yang dikatakan jadi kafir itu apabila menolak kewajiban solat. Bukan dia tak solat kerana dia malas, kerana dia culas, tetapi kerana dia menolak solat tu. Solat ni tak penting, solat ni ketinggalan zaman. Solat ni suatu yang bukan bagi, ada nilai ekonomi pun, itu kafir. Tapi kalau solat, Allah, dia penting solat, tapi tidur tak boleh tinggal solat, tak boleh tinggal semayang, tak boleh tinggal tidur waktu subuh kerana seronok sangat tidur, sejuk sangat. Tak boleh tinggal solat waktu asar kerana nak tinggal waktu solat asar kerana leka dengan permainan. Kerana yang itu besar, dosa besar, tapi tak jatuh kafir, tapi besar dosa. Sebab kadang-kadang kita nampak dosa minum arak je besar, tapi dosa tinggal solat lebih besar. Subhanallah. Jangan kita mempermainkan. Jadi kalau solat, kerana pertama yang tidak memberi kesan ialah solat apabila solat dibuat dengan kejahilan. Kejahilan artinya solat tu jahil, tak tahu sah batalnya, 13 rukun tak ada, solat tu main ikut-ikut aja dan sebagainya. Bacaan pun apa lagi nak baca dengan betul, ada yang baca tak tahu apa-apa, merepek, baca tu tak tahu apa-apa. Allah kata la takabus solah wa antum sukara, jangan kamu dekati solat ketika kamu mabuk. Mabuk tu kalau dulu para peringkat awal, orang-orang yang mabuk kerana minum arak tu sembahyang. Tetapi ulama juga mentafsirkan mabuk ni ialah apabila kita bercakap, apabila kita membaca ayat, apabila kita melakukan rukun fi'li, sujud, rokok dan sebagainya, baca Fatihah, baca tahiyat akhir dan sebagainya, tak tahu apa mana. Macam kakak tua, parrot, ikut aja. Macam mana nak memberi kesan? Sebab kesan itu tidak ada perasaan yang kita bina. Macam mana nak jadi khusyuk kalau tak faham, apalagi nak dihayati? Kalau macam tu, kita umpama menyerahkan bangkai. Solat tu umpama bangkai yang diserahkan kepada Allah. Allah bertambah murka. Jadi sebab itu, solat yang dikerjakan dengan kejahilan, dan satu lagi dengan kelalaian, subhanallah, dia akan naik macam kain buruk ke langit. Tak sampai ke langit, dicampakkan balik oleh para malaikat ke kepala orang yang solat. Sebab tu ada ulama-ulama dahulu, apabila mereka lepas mengerjakan solat, mereka tunduk dan letakkan tangan di atas. Mereka bayangkan takut-takut solat itu akan dihempaskan kepala orang yang lalai, dihempaskan kepada orang yang melaksanakannya. Jadi kita sungguh-sungguh jaga solat kita supaya insya-Allah kita benar-benar melaksanakannya, benar-benar melaksanakan dengan hati, dengan khusyuk. Dia beza antara solat yang sah dengan solat yang khusyuk. Beza antara haji yang sah dengan haji yang mabrur. Haji yang sah sajalah. Tetapi haji yang mabrur dia akan memberi kesan kepada perbuatan kita, kepada kelakuan kita. Balik daripada Mekah, balik daripada Haramain mengerjakan haji, bertambah baik. Tetapi kalau kita haji kita sah, balik macam tu juga perangai.
Macam tu juga solat. Kalau kita semata-mata solat saja dengan kejahilan dan kedegilan, mungkin makin jauh dengan Allah. Mungkin tahap tu saja. Tetapi solat yang khusyuk baru ada kesan, boleh meninggalkan kemungkaran, boleh meninggalkan fahsyak, boleh menjadi satu bekalan dalam kehidupan kita. Jadi saya nak tutup dengan satu pesanan, ya. Kalau kita nak tahu kita ni okey atau tidak dalam hidup kita, kita ni okey atau tidak. Setakat ni umur saya hampir 60 tahun. Tuan-tuan yang mendengar mungkin ada juga usia yang sebaya dengan saya, atau lebih muda atau lebih tua. Kita ni okey tak dengan Allah? Tengok kita dengan solat. Tengok kualiti solat kita. Kalau solat kita masih nak cepat, solat kita telah terlupa bilangan rakaat, solat kita dalam keadaan rimas dan gelisah, solat kita macam-macam yang datang dalam fikiran kita dan sebagainya, itulah kita dengan Allah. Dan kalaulah itu kita dengan Allah, tegakah kita bertemu dengan Allah kalau dijemput oleh kematian? Jadi insya-Allah, bagaimana kita dengan kematian kita? Mari kita muhasabah bagaimana kita dengan solat kita. Sekian, wabillahi wallahu a'lam.